Para guru yang dihormati sekalian, adalah ditekankan supaya guru mencuba seberapa daya untuk menyentuh seberapa banyak kecerdasan yang ada dalam diri setiap pelajar bagi merangsang proses pengajaran dan pembelajaran. Dr. Howard Gardner dalam kajiannya telah mendapati setiap pelajar mempunyai 8 kecerdasan yang perlu dirangsang oleh guru. Kecerdasan tersebut ialah kecerdasan visual spatial, kecerdasan muzik ritma, kecerdasan kinestetik, kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan matematik logik, dan kecerdasan naturalis. Perlulah difahami bahawa kecerdasan linguistik atau penggunaan bahasa yang baik ini tidak semestinya dikuasai oleh guru yang mengajar bahasa saja, tetapi boleh dilaksanakan oleh semua guru dalam semua mata pelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendidik dan penonton sekalian. Pada kali ini kita akan berpeluang pula menonton bagaimana salah satu daripada pelbagai kecerdasan dikembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kecerdasan yang saya maksudkan itu ialah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ialah kemampuan menggunakan bahasa yang ada pada setiap pelajar. Namun demikian, kemampuan ini berbeza antara individu dengan individu pelajar yang lain, bergantung kepada degree atau tingkat kecekapan dan minat seseorang itu terhadap kecerdasan berbahasa. Lazimnya, kemampuan menggunakan kecerdasan linguistik ini dapat dikesan melalui tingkah laku pelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Umpamanya, pelajar itu sentiasa berminat dalam aktiviti mengarang, membaca puisi, berpidato, berucap dan menggunakan tata bahasa yang betul sama ada dalam penulisan ataupun lisan. Kita sebagai guru seharusnya menggunakan unsur linguistik ini dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Umpamanya dalam mata pelajaran matematik ini, guru dapat membaiki kesalahan pelajar dan menggunakan ayat-ayat matematik ataupun ayat yang memerlukan pelajar memberikan penerangan dan menyampaikan laporan. Begitu juga keadaannya jika terdapat pelajar yang berminat untuk mengarang, maka kita seharusnya memberikan peluang kepadanya untuk mengarang sesuatu yang berkaitan dengan tema atau tajuk yang sedang dipelajarinya. Sehubungan dengan tajuk ini, marilah kita bersama-sama menonton pengajaran dan pembelajaran matematik yang saya maksudkan tadi. Selamat menonton. Okey, para pelajar sekalian, lokus bagi pergerakan satu titik pada jarak yang tetap dari satu titik tetap akan membentuk bulatan. Untuk lebih jelas, cuba kita perhatikan rajah ini. Kalau kita anggapkan ini sebagai titik yang bergerak, pergerakan ke hadapan pada jarak yang tetap, iaitu jarak yang sama dengan jarak sebelum ini. Kedudukannya adalah seperti yang digambarkan. Dan pergerakan seterusnya pada jarak yang tetap juga, dia akan berada di sini. Dan seterusnya, kalau kita tandakan kedudukan titik-titik ini, okay, macam tu. Dan kalau kita cuba bentuk laluan dia, kita akan dapati laluan ini akan membentuk satu bulatan. Okay, perhatikan sifat-sifat objek ni. Okay, saya nak seorang pelajar cuba ceritakan sifat objek yang kamu pegang. Okay, saya minta Hatif cuba ceritakan. Objek yang saya pegang ini berbentuk bulat, nipis dan ia berwarna putih. Okay, bagus. Siapa lagi yang boleh ceritakan tentang sifat objek yang kita pegang ni? Saya. Azwan?
Selain berbentuk bulat, nipis dan berwarna putih, objek ini mempunyai permukaan yang kasar dan surit. Bagus. Okey, jadi ada banyak ciri yang telah belajar sebutkan tadi. Tapi yang penting bagi saya ini ialah sifat dia berbentuk bulatan. Okey. Dan untuk pelajaran kita, kita nak kaji tentang ciri-ciri bulatan. Okey. Soalan seterusnya bagi saya nak belajar ceritakan apakah yang kamu tahu tentang bulatan ni. Mungkin daripada pelajaran yang lepas kita dah belajar sedikit tentang bulatan. Cuba sebutkan istilah-istilah yang pernah kita guna dalam topik bulatan. Cikgu, sebelum kita teruskan, bolehkah cikgu terangkan bagaimana kita boleh dapatkan bentuk sebuah bulatan? Bulatan sebenarnya kita boleh dapati daripada pergerakan zarah dari satu titik tetap pada jarak yang tetap. Seperti mana kalau pelajar ingat dalam kelas lepas saya pernah tunjuk pergerakan zarah ataupun pergerakan satu titik daripada satu titik tetap, bergerak di sekeliling titik tetap itu, dan apabila kita sambungkan titik-titik ini, kita akan dapat satu garisan berbentuk bulatan. Balik kepada pelajaran kita tadi, perkara yang kita bincangkan tadi, saya nak pelajar cuba nyatakan istilah-istilah yang pernah kita guna dalam topik bulatan. Okay, siapa boleh sebutkan? Okay, Istilah yang saya sudah ajar tentang bulatan ialah pusat bulatan, jari dan perentas juga. Terus, saya minta seorang lagi. Saya Minta terus. Selain daripada apa yang telah disebutkan tadi, saya juga telah pelajari tentang lilitan dan diameter, cikgu. Jawapan yang diberikan oleh Fairuz tadi dah betul Cuma kita nak baiki sikit dari segi penggunaan bahasa dia. Sepatutnya Fairuz tak boleh guna selain daripada. Dia sepatutnya menggunakan selain apa? Contohnya selain diameter, selain buku, dan selain bunga dan sebagainya lah. Sekarang saya nak jelaskan lagi, dan saya nak minta seorang pelajar cuba tunjukkan macam mana bentuk perentas. Sila tuan. Jadi saya minta tuan-tuan lukiskan pada bulatan tu di mana kedudukan perentas. Yang panjang 2 titik. Dari sini ke sini. Boleh tak dia berada di tempat lain selain daripada tempat tu? Dia boleh berada di mana-mana saja, asalkan yang menyambungkan ada 2 titik dalam yang ada lilitan bulatan. Okey, bagus. Baik, pelajar lain boleh faham Jadi perentas ni dia tak kira kedudukan dia, asalkan dia menyambungkan antara 2 titik pada mana-mana tempat di lilitan. Okay. Jadi perentas tu boleh jadi dia berada di sini, ataupun daripada atas ke bawah macam tu, ataupun boleh berada di sebarang tempat. Dan seterusnya, istilah lilitan. Siapa boleh nyatakan apa yang dimaksudkan dengan lilitan? Minta Luqman pada saya ini adalah lilitan. Dari segi ayat ni kita nak ceritakan macam mana? Garisan yang menyambungkan sepadan secara lengkap. Garisan yang menyambungkan sepadan secara lengkap. Boleh terima tidak? Boleh. Okay. Jadi lilitan ialah garisan sempadan secara lengkap. Satu lagi istilah yang penting bagi kita dalam topik ini ialah diameter. Sebelum tu saya nak lukis dulu bulatan. Okay, saya dah lukis garisan bulatan tu. Sekarang saya nak seorang pelajar datang ke depan dan lukiskan diameter. Saya nak tengok ada tak beza diameter ni dengan
perentas tadi. Okay. Siapa boleh cuba? Okay, sekarang saya nak minta Razmi, cuba lukiskan diameter. Kamu boleh pakai mari ni dan juga masker. Diameter juga ialah satu pentas, tetapi ia melalui pusat bulatan. Okay, betul tak apa yang dikatakan oleh Razmi? Betul. Jadi diameter ini merupakan sejenis perentas. Tetapi perentas ni dia mesti melalui pusat bulatan. Jadi sebarang perentas yang melalui pusat bulatan kita panggil dia diameter. Boleh letakkan sini, ini ialah diameter. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, yang penting bagi saya ialah dua istilah utama, iaitu lilitan dan satu lagi ialah diameter. Diameter silap lagi. Lilitan seperti mana yang telah dijelaskan tadi. Contohnya katakan dia mula daripada A, panjang sempadan ini sampai dia lengkap, dan diameter ialah garisan yang melambungkan satu titik ke satu titik lain, tetapi dia mesti melalui pusat bulatan. Jadi dalam topik ini kita akan melakukan aktiviti untuk mencari ukuran lilitan dan diameter bagi objek-objek yang cikgu telah sediakan untuk kamu. Dan aktiviti ini kita akan buat di luar bilik darjah. Untuk melakukan aktiviti ini juga, cikgu nak kamu pecahkan kepada 3 kumpulan. Dan setiap kumpulan tu ada 4 orang. Dan cikgu akan edarkan kertas ataupun jadual untuk kamu catatkan data bagi ukuran objek-objek yang akan kamu ukur di luar bilik darjah nanti. Dan pelajar akan diberikan masa 15 minit untuk melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Lepas dapat data, pelajar akan mengira nisbah bagi lilitan dan dengan diameter. Secara tidak langsung, penggunaan unsur linguistik dalam mata pelajaran matematik misalnya akan merangsang pelajar yang tinggi kecerdasan linguistik untuk mengikuti pembelajaran tersebut dengan teliti dan berkesan. Cara ini boleh kita terima, tapi kita ada kaedah lain yang lebih tepat ukuran dia. Bagaimana cara untuk kaedah yang lebih tepat tadi? Okay, caranya macam ni, saya boleh tunjuk pada kamu. Okay, kita akan gunakan 2 kotak ni. Mari kita Tin ni. dengan menggunakan pembaris meter, Dapatkan ukuran antara garisan tepi kotak ini dan satu lagi garisan tepi kotak yang satu lagi. Jarak di antara sisi kotak sebelah kanan dengan sisi kotak sebelah kiri. Tadi cikgu, kami tidak menggunakan pita pengukur. Tapi apa kelebihan kami menggunakan kaedah ini? Masa kamu guna pita pengukur tadi, ada kalanya semasa kita buat ukuran tidak betul-betul melalui pusat, mungkin dia ke tepi. Jadi itu kita tidak kira sebagai diameter. Jadi semasa kamu buat ukuran tu, kena pastikan bahawa pita tu betul-betul melalui pusat bulatan muka tin ini. Jadi jarak daripada sisi kotak ini ke sisi kotak sebelah sini adalah sama dengan diameter tin ni, cikgu. Betul hati. Tapi kita dapati tadi kesilapan penggunaan bahasa.
Sepatutnya hati tak boleh guna kataan daripada. Sepatutnya hati kata jarak dari sisi kotak sebelah kiri ke sisi kotak sebelah kanan itu adalah sama dengan diameter longitude ni. Baiklah belajar. Kita baru saja selesai mengambil ukuran bilitan dan juga diameter bagi tayar. Cikgu nak tanya sikit lagi tentang tayar. Dari mana kita boleh dapat tayar? Siapa boleh bagi jawapan? Meru? Saya boleh dapati pada kedai je. Kedai tayar. Kedai apa tu? Kedai tayar je. Biasanya tayar ni kita boleh beli daripada kedai tayar. Satu perkara lagi tentang tayar ni. Daripada apa tayar ini dibuat? Okay, Luqman? Tayar dibuat dari getah. Jawapan yang diberikan oleh Luqman tadi silap dari segi penggunaan bahasa dia. Siapa boleh betulkan ayat yang dibuat oleh Luqman tadi? Cuba betulkan. Tayar diperbuat daripada getah. Tayar diperbuat daripada getah. Okey, betul kan? Baiklah, para pelajar sekalian, dalam kelas kita tadi terdapat beberapa salah guna kata sendi bagi daripada dan dari. Jadi kali ni cikgu nak bagi petua macam mana kita nak gunakan perkataan daripada dan dari dengan cara yang betul. Bagi perkataan dari, petua dia saya boleh simpulkan sebagai A, T, N. A ni kita gunakan untuk ayat yang menunjukkan arah, arah. Contohnya dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Yang kedua, T ini mewakili tempat. Contohnya Ahmad datang dari Kedah. Barang-barang keperluan rumah saya dibeli dari kedai Pak Abu. Dan satu lagi, M terwakilkan untuk masa. Contohnya, bapa saya bekerja dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 petang. Peperiksaan matematik berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Bagi sendi kata daripada, kita boleh wakilkan sebagai S O A. S ni mewakili sumber. Contohnya seperti yang kita buat ayat tadi, tayar ini dibuat daripada getah. Itu menunjukkan sumber, bahan untuk membina tayar. Pasu bunga dibuat daripada tanah liat. Jadi kita guna pasu bunga kan. Satu lagi, O mewakili orang. Contohnya si Ahmad menerima surat daripada si Kamal. Dan yang seterusnya ialah A. A menunjukkan ataupun mewakili anggota. Contohnya pokok bunga terdiri daripada batang, akar, daun dan dahan.
Baiklah, belajar. Daripada aktiviti kita tadi, kita telah mengukur diameter sesuatu objek dan juga lilitan bagi objek-objek yang telah diberikan pada pelajar sekian. Dan pelajar pun telah kumpul data dalam satu jadual, dan seterusnya pelajar telah mengira nisbah antara lilitan dan diameter. Jadi sekarang ni kita nak paparkan putusan yang kamu dapat. Saya minta seorang wakil daripada kumpulan kita ni untuk menulis putusan di papan tulis. Silakan. Silakan Haji. Terima kasih Haji. Pelajar sekalian, cuba kita perhatikan kepada data yang telah kita peroleh daripada aktiviti kita tadi. Fokus kita ialah kepada nisbah, lilitan dan diameter. Kita dapati nilai yang tercatat di sini bagi tayar 3.142. Bagi pasu bunga, nilai yang kita dapat ialah 3.140. Tin susu pula, nilainya ialah 3.140. Dan tin pokok, nilai yang kita dapat ialah 3.141. Sekarang ini saya cuba hampirkan nilai-nilai ini kepada dua tempat perpuluhan. Jadi kalau kita hampirkan kepada dua tempat perpuluhan, bagi tayar kita dapat 3.14. Bagi pasu bunga kita juga dapat nilainya 3.14. Bagi tin susu juga kita dapat 3.14. Dan bagi tin koko kita juga dapat nilai 3.14. Jadi daripada sini cikgu boleh simpulkan bahawa nilai hubungan antara lilitan, kalau kita nisbahkan dengan diameter, dia sama dengan 3.14. Dan nilai ini adalah satu nilai yang tetap, yang kita panggil pi. Tapi kita simbolkan dengan simbol itu, iaitu pi. Okey, boleh faham? Jadi itulah hubungan antara lilitan dengan diameter. Para pendidik dan penonton sekalian, begitulah contoh pengajaran dan pembelajaran matematik yang disepadukan dengan unsur dan kecerdasan linguistik. Dalam pelajaran tadi, di samping mereka mempelajari tajuk diameter, lilitan dan pi, pelajar juga dapat membaiki kesilapan bahasa mereka, terutamanya dalam aspek kata sendi dari dan daripada. Dalam pelajaran tadi, kita dapat perhatikan bahawa guru dapat mengesan kesalahan ayat yang digunakan oleh pelajar. Kata sendi daripada dan dari memang sering disalahgunakan oleh pelajar. Misalnya, dalam pelajaran tadi, terdapat pelajar yang menyebut ayat seperti yang berikut. Tayar ini diperbuat dari getah. Ayat yang betul seharusnya tayar ini diperbuat daripada getah. Para guru sekalian, pengajaran dan pembelajaran tadi merupakan satu contoh bagaimana kecerdasan linguistik dapat dikembangkan kepada pelajar yang mempunyai potensi yang tinggi terhadap kecerdasan tersebut.
Pelajar yang mempunyai pelbagai kecerdasan ini haruslah diberi layanan yang sewajarnya supaya kecerdasan yang ada pada mereka itu dapat dikembangkan dan disuburkan mengikut keperluan. Kecerdasan linguistik ini sebenarnya dapat dijalankan dalam semua mata pelajaran. Malahan, kecerdasan linguistik ini dapat mengukuhkan tajuk asal yang sedang dipelajari. Sekian, terima kasih.